Kerana banyak ulasan-ulasan dan rujukan-rujukan, kita akan tengok buku teks. Okay. Hari ini fizik tingkatan 4, buku teks KSSM. Kita dah habis bab 3, kita akan masuk bab 4. Okay, bab 4 dalam tema baru, tema haba. Dan bab pertama juga adalah haba. Okay. Okay, ramai lagi sedang masuk. Baik, kita ulas dulu sedikit. Kita imbau kembali pembelajaran kita, pengetahuan sedia ada. Okay. Jadi, bila pertama kali kamu dengar perkataan haba ni? Pernah tak dengar perkataan haba sebelum ni? Pernah. Tingkatan berapa awak first time encounter the word haba? 2. Tingkatan 2 kan? Tingkatan 2 awak belajar berkenaan haba. Apa yang awak tahu berkenaan haba? Suhu. Haba, suhu. Bagus. Adakah haba dan suhu benda yang sama? Atau benda yang berlainan? Siapa nak tolong jawab? Sembang-sembang je, kita belajar sama-sama sembang. Benda sama ke benda lain haba dengan suhu? Kalau kita demam kan panas. Okey, dahi saya panas. Haba 39 darjah Celsius ataupun suhu 39 darjah Celsius. Yang mana satu? Kamu cakap. Suhu. Suhu, kita jawab suhu, betul. Suhu. Jadi apa berkaitan haba dengan suhu? Bolehkah kamu cakap haba saya 38 darjah Celsius? Tak kan? Itu menunjukkan haba dengan suhu tu dua benda yang berbeza dan tapi dia berkaitan. Macam mana hubungan haba dengan suhu? Apa hubungan haba dengan suhu? Suhu mengikut haba. Kuat sikit, Afiq. Suhu dia bergantung pada haba. Suhu bergantung pada haba, betul? Suhu bergantung pada haba. Betul? Betul? Suhu bergantung pada haba. Lagi? Kita nak recall balik ni yang kita dah belajar. Berkaitan suhu dengan haba dulu. Cuba. Semakin meningkat haba, semakin meningkat suhu. Bagus. Semakin meningkat haba, semakin meningkat suhu. Baik, bagus. Betul. Tapi kurang lagi dia punya ketepatan kat situ. Sebab kalau kita tambah haba, kita ada satu bekas, okay? Kita ada dua bekas. Satu bekas kecil air, satu bekas besar air. Okay, kita bagi haba. Okay, bagi haba yang bekas kecil ni, suhu naik cepat. Bagi haba, kuantiti yang sama pada bekas yang ada banyak air tu, temperature naik juga tapi lambat. Dia ada faktor jisim air. Ada faktor jisim air. Okay, jadi dia tidak straightforward. Banyak haba, tinggi suhu. Tak, dia ada perkaitan dengan jisim juga. Dan kita akan jumpa di topik yang kedua, muatan haba tentu. Baiklah, kita teruskan saja. 4.1, keseimbangan terma. Sebelum kita belajar muatan haba tentu, muatan
haba pendam tentu dan hukum-hukum gas, kita kena faham dulu benda pertama iaitu keseimbangan terma. Okey. Tengok buku teks muka surat 120. Perhatikan gambar foto 4.1. Apabila sebatang sudu logam yang sejuk dimasukkan ke dalam air kopi yang panas, sudu dan air kopi itu dikatakan bersentuhan secara terma. Bersentuhan secara terma. Ini adalah satu istilah yang kamu kena biasakan dan kamu kena faham apa maksud dia. Bersentuhan secara terma kerana tenaga haba boleh dipindahkan di antara dua jasad itu. Okey, bila kita ada dua jasad, dua objek A dan objek B, contohlah tangan saya. Objek A, objek B bersentuhan dan berlaku perpindahan haba. Okey. Tak ada halangan untuk haba melintas di antara dua objek. Objek A dengan objek B. Okey. Haba boleh pergi masuk, haba boleh keluar. Haba boleh masuk daripada A pergi B, B pergi A. Ulang-alik haba boleh bergerak. Itu kita boleh panggil dia dua objek bersentuhan secara terma. Bersentuhan secara terma. Okey, ada sentuhan yang tak ada terma. Sentuhan, dia sentuh tapi tak ada sentuhan terma. Apabila objek tu, objek A, objek B, dia bersentuh tapi ada polisterin. Okey, polisterin di tengah-tengah. Okey, contohlah buku ni lah. Ni lah. Okey, ni polisterin. Okey, objek A, objek B. Objek A, B, C. A tangan saya, B telefon, polisterin. C tangan yang sebelah sini. So ketiga-tiga ni bersentuhan tapi haba tak boleh melintasi. Okey, tak ada pergerakan haba. Haba tidak boleh berpindah di antara ketiga-tiga jasad ini. Jadi ini bukan sentuhan terma. Okey, ini bukan sentuhan terma. Sentuhan terma dia mesti ada haba boleh dipindahkan di antara jasad-jasad yang bersentuh secara fizikal. Kita nampak dia bersentuh secara fizikal, tapi kita kena membayangkan ada pergerakan haba. Okey, haba tu apa? Haba ni sejenis tenaga. Okey, tenaga bentuk terma. Cikgu, kalau tidak bersentuhan? Kalau tidak bersentuhan secara fizikal, maksud awak tangan A, objek B, okey, duduk macam tu sahaja, tak bersentuh. Kalau macam sinaran? Okey, tak bersentuh. Tapi ada perpindahan haba tak? Ada perpindahan haba tak? Maksudnya objek A, objek B, objek A panas, objek B sejuk. Tiba-tiba lepas suatu ketika, objek B pun panas juga. Ada, yes, betul Anis, Sofia, ada. Kenapa? Sebab ada perpindahan haba. So apa yang di tengah-tengah ni? Udara. Udara melalui perolakan udara tu, dia memindahkan haba. So di situ ada sentuhan terma juga. Walaupun tidak sentuh secara fizikal macam tu, objek A, objek B bersentuh, tak sentuh. Tapi ada medium di tengah-tengah ni, ada udara. So udara berolak-olak memindahkan haba. So masih lagi berlaku pemindahan, pergerakan haba di antara dua objek. Jadi situasi ni kita panggil juga sentuhan terma. Okay, so keyword dia ialah tenaga haba boleh dipindahkan di antara dua jasad. Jadi banyak orang keliru jugalah. Ada debatable, questionable, ada juga cikgu. Bukanlah cikgu. Mungkin ada orang lain yang mengajar kalau macam ni tak ada sentuhan terma. Tapi pada pandangan saya macam ni pun ada sentuhan terma selagi ada perpindahan haba. And I stick to it.
until it is proven wrong. One day kalau orang boleh challenge saya punya argument, dia cakap kalau macam ni tak ada sentuhan terma cikgu, sebab diterangkan sampai saya boleh terima, baru saya terima. Sekarang saya tak terima lagi. Kalau macam ni masih lagi ada sentuhan terma, walaupun tidak bersentuh secara fizikal. Sebab ada perpindahan haba, ada perolakan udara yang yang menolong perpindahan haba tu. So masih ada sentuhan terma. Jadi keyword dia ialah ada pemindahan haba antara dua jasad. Boleh? Baiklah. Bagaimanakah sudu logam dapat menyejukkan air kopi yang panas? Apakah keadaan akhir yang akan dicapai oleh sudu dan air kopi? So air kopi panas kan, ada sudu kat situ. So haba daripada kopi berpindah ke sudu. Sudu tu terjuntai terkeluar, okey? Terkeluar ke udara kan. Lama-lama jadi sejuk. Kenapa? Tengok aktiviti 4.1. Ni kena buat. Okey, kita pergi ke surat 121. Apabila dua objek bersentuhan secara terma, suhu objek yang panas akan menurun dan manakala suhu objek yang sejuk akan meningkat. Okey. Sehingga suhu kedua-dua objek itu menjadi sama. Dia mesti macam tu. Satu panas sikit, satu sejuk sikit. Dia relative comparison. Okey, tak kira lah berapa, 100 degree Celsius ke 75 ke. Okey, kita ada dua objek, objek A, objek B, 180, 160. Sikit saja beza, tapi masih lagi. Kita katakan satu panas, satu sejuk. Janganlah kamu fikir kalau panas ni mesti 100, kalau sejuk mesti kosong. Tak semestinya. Okey, dia boleh jadi yang panas tu 50, yang sejuk tu 40. Macam tu. Ataupun yang panas tu 1000 degree Celsius, yang sejuk tu negatif 100 degree Celsius pun boleh juga. So mana-mana suhu pun boleh, as long as they are different. So the two bodies have different temperature. Okay. Bila dua jasad tu different temperature, satu kita panggil sejuk, satu dikatakan sejuk, satu dikatakan panas. So bila dia bersentuh, objek yang panas, suhu objek yang panas akan menurun dan suhu objek yang sejuk akan meningkat. Okay, dia macam tu. Okay, tengok graf. Satu tinggi, satu rendah suhu dia. Bila dia bersentuh lama, dia akan mencapai satu suhu yang sama dan kita panggil dia keseimbangan terma. Okey, apabila kedua-dua objek itu sudah mencapai suhu yang sama, kita panggil mereka berada pada keadaan keseimbangan terma. Itu adalah istilah yang kamu kena pakai. Okey, kamu tak boleh nak reka istilah lain. Pakai istilah yang ni. Okey, keseimbangan terma. Okey, apa yang berlaku semasa keseimbangan terma? Semasa keseimbangan terma, suhu bersih. Okey, pergerakan suhu bersih adalah kosong. Itu istilah juga. Suhu bersih. Mana istilah dia? Dalam buku teks ni. Saya bacalah, saya tak jumpa. Pemindahan bersih, haba. Pemindahan bersih. Muka surat 121 kita baca kat sini sekarang. Paragraf ni. Okey. Apabila dua objek bersentuhan secara terma, suhu objek yang panas akan menurun dan suhu objek yang sejuk akan meningkat sehingga kedua-dua suhu objek itu menjadi sama. Pemindahan bersih haba antara dua objek itu adalah sifar. Itu istilah juga. Pemindahan bersih haba. Haba masih lagi bergerak. Walaupun dia dah suhu dia sama, 180, 170, lama-lama jadi 75. Okey, dua-dua pun 75. So dua-dua objek itu masih lagi ada pergerakan haba. Objek A pergi, haba dari objek A pergi ke B. Oh, pakai gambar ni lah senang. Pakai gambar ni.
Okay, gambar P and Q. Kita tengok P and Q. Senang tengok gambar ni. Okay. Objek P panas, objek Q sejuk. So pada permulaan, haba banyak berpindah, nilai haba yang besar berpindah dari P pergi ke P, ke P. Inilah, lapar lah tu tak makan lagi. Okay. Haba yang besar berpindah daripada P pergi ke Q pada permulaan. Okay. Objek yang panas sentiasa ada haba yang lebih. Objek yang lebih sejuk, haba dia ada tapi haba dia kecil. Okay, nilai haba dia kecil. Dan haba yang kecil tu pun masih lagi bergerak. Okay. Haba yang sikit daripada Q masih lagi bergerak ke P tapi nilai dia kecil. So pergerakan haba tu sentiasa berlaku. Okay. Until at one point, tengok rajah yang bawah sekali tu, haba daripada P berpindah ke Q dan haba daripada Q berpindah ke P, nilai dia sama. Okay. Apabila pemindahan haba dari P ke Q, Q ke P tu nilai dia sama, kita panggil dia pemindahan bersih dua objek, itu adalah sifar. Pemindahan haba antara dua objek itu sifar. Okay, kenapa sifar? Kita letak nilai, senang kita nak make it logic. So haba berpindah dari P ke Q 3 joule. Kita contohkanlah 3 joule haba yang pindah. Okay, haba yang berpindah daripada Q ke P pun 3 joule juga. So 3 joule ke kanan, 3 joule ke kiri. Jadi 3 joule, positif 3 joule combine dengan negatif 3 joule. Positif 3, negatif 3. Dia jadi kosong lah. Itulah maksudnya pemindahan bersih haba antara dua objek adalah sifar. Okay, boleh faham setakat tu? Okay, kalau kita tengok pada yang permulaan ni, okay, yang awal-awal ni, Q ke? Okay, P panas, Q sejuk, suhu dia tinggi, P, Q suhu dia rendah. So masa ni, haba dalam P besar, contoh 10 joule, kita cakap 10 joule. So 10 joule berpindah dari P pergi Q. Okay, dari Q pergi P, 1 joule. So 10 tolak 1, 10 tolak 1, 9. Jadi pemindahan haba antara dua objek itu tidak sifar, dia ada nilai. Okay, so bila lama-lama dia mencapai satu suhu yang sama, di situ kita panggil pemindahan bersih haba antara dua objek adalah sifar. Itu maksud dia. Okay, kita sambung. Kedua-dua objek itu dikatakan berada dalam keseimbangan terma. Ini istilah yang kamu kena pakai. Keseimbangan terma. Apa tu terma? Ini bukan bahasa Melayu terma dan syarat. Kan kamu biasa dengar kan? Okay, untuk menyertai pertandingan ini ada terma dan syarat. Untuk memenangi hadiah ini ada terma dan syarat. Bukan terma tu. Okay, ini terma ni daripada perkataan terma. Termometer? No. Terma. Apa bahasa Inggeris dia? Saya lupa dah. Termo. Okey, termo tu haba, dia merujuk kepada haba. Tak tahulah bahasa Sanskrit ke bahasa Greek ke bahasa dulu-dululah. So terma ni adalah haba. Okey. Haba yang seimbang. Okey, Rajah 4.2 menerangkan pengaliran haba antara dua objek yang bersentuhan secara terma sehingga mencapai keseimbangan terma. So benda ni, istilah yang dia pakai ni, bersentuhan secara terma sehingga mencapai keseimbangan terma yang kamu kena pakai. Bila soalan tanya dan dia suruh explain, kamu kena guna istilah yang ni. Tak boleh guna istilah lain. Okey, baca sendiri yang colour pink tu. Kita tengok muka surat 122. Keseimbangan terma dalam kehidupan seharian. Okey. Keseimbangan terma menyebabkan dua objek yang bersentuhan secara terma mencapai suhu yang sama.
Rajah 4.2 menunjukkan contoh keseimbangan terma dalam kehidupan seharian. Tengok yang pertama. Contoh dia ni memanaskan objek. Udara panas di dalam ketuhar bersentuhan secara terma dengan adunan kek. Nampak yang kita bincang tadi. Walaupun tak nampak udara ni, kita tak nampak. Adakah kita nampak udara tu bergerak-gerak? Tak nampak. So selagi ada pemindahan haba antara dua objek, kita boleh katakan mereka mengalami sentuhan terma. Dalam kes ni lah. Okey, suhu udara di dalam ketuhar panas bersentuhan dengan permukaan adunan kek. Itu ada sentuhan terma. So haba dari udara panas mengalir ke adunan kek. Hal ini menyebabkan adunan kek dipanaskan sehingga masak. Okay, sebab itulah kita boleh masak dalam oven. Kita boleh masak walaupun bara api jauh kat bawah, ayam ke atas, boleh masak juga ayam tu. Tak semestinya kena sentuh grill goreng baru haba tu dapat dipindahkan, tak semestinya. Okay. Seterusnya, termometer klinik yang bawah dia pula. Termometer klinik diletakkan di bawah lidah pesakit. Haba dari badan pesakit mengalir ke termometer sehingga suhu kedua-dua menjadi sama. So termometer tu asal dia suhu bilik. Sebab dia punya berbuli tu bersentuhan dengan udara di dalam bilik. So bacaan awal adalah suhu bilik. Apabila dimasukkan dalam lidah, haba daripada lidah tu bersentuhan dengan berbuli termometer klinik dan haba dipindahkan. Di situ berlaku sentuhan terma. Okey. Sentuhan terma berlaku, haba dari badan pergi ke berbuli termometer. So berbuli termometer dapat haba, dia mengembang. So dia memberi bacaan pada termometer sampai satu tahap, pemindahan haba tu tak ada dah sebab haba dari badan dan haba dalam berbuli termometer tu sudah sama, mencapai keseimbangan terma, maka dia akan stop mengembang dan kita dapat melihat satu bacaan yang tetap. Macam tu kita baca, mendapat bacaan suhu termometer. Okey. Suhu badan pesakit dapat ditentukan kerana keseimbangan terma berlaku. Okey. Selagi mana alkohol dalam termometer klinik tu masih lagi meningkat, dia tak stop lagi, masa tu belum ada keseimbangan terma lagi. Maksudnya alkohol dalam termometer klinik tu masih lagi menerima haba. Dia terima haba, belum lagi keseimbangan terma. Okay, dia masih lagi terima haba, dia masih lagi kembang, dia naik lagi. Okay, sampai dia stop. Bila dia stop tu maksudnya tak ada dah pemindahan bersih haba. Okay, pemindahan bersih haba kosong. Masa ni keseimbangan terma sudah dicapai. Dan alkohol dalam termometer tu berhenti mengembang dan dia memberi bacaan. Okey. Seterusnya, dalam menyejukkan objek, tadi memanaskan objek. Dalam kes menyejukkan objek, apabila makanan disimpan di dalam peti sejuk, haba dari makanan mengalir ke udara di dalam peti sejuk. Okey. So dalam peti sejuk ni suhu dia rendah. Kita masukkan, kita simpan buah. Okay, buah kat luar suhu bilik, masuk dalam peti ais. So buah tu kita katakan dia panas. Dia tak panas, dia suhu bilik. Cumanya suhu dia lebih tinggi daripada suhu di dalam peti sejuk. Maka kita katakan dia panas. So haba mengalir daripada buah pergi ke udara di dalam peti sejuk. Okey. Sehingga keseimbangan terma berlaku. So haba mengalir daripada buah, mengalir keluar sampai satu tahap haba dah kurang dalam buah. Okey. Dan di situ berlaku keseimbangan terma apabila suhu buah tu sama dengan suhu peti ais lah. Suhu makanan menurun dan makanan kekal segar untuk tempoh yang lama. Minuman disejukkan dengan menambahkan beberapa ketelan ais. Ais menyerap haba dari minuman dan melebur. Cairan dari ais pula menyerap haba dari minuman sehingga mencapai keseimbangan terma. So ini ialah famous. Kalau soalan exam pun dia akan bagi yang ni lah.
Kita ada segelas air, okey, suhu dia panas. Kita ada ais, suhu dia sejuk. Bila bercampur, okey, berapakah suhu akhir campuran air dengan ais tersebut? Pasti. Ini soalan wajib, soalan famous setiap tahun. Silibus baru ada, silibus lama pun ada. Benda ni sangat famous. Nanti kita akan tengok contoh soalan. So, aktiviti itu membincangkan situasi aplikasi keseimbangan terbang dalam kehidupan. Yang ni kau bincanglah sama-sama kamu, cari kawan. Seterusnya, menentukan ukur sebuah termometer cecair dalam kaca menggunakan dua takat tetap. Muka surat 1, 2, 3. Okey, di sini adalah satu situasi, satu aktiviti untuk to calibrate. Calibrate bahasa Melayu dia apa? Calibrate. Saya bacalah. Menentukan ukur. Menentukan ukur. Bahasa Melayu dia menentukan ukur. Bahasa Inggeris kita panggil to calibrate. Okay. Menentu ukur sebuah termometer cecair dalam kaca menggunakan dua takat tetap. Okey, dua takat tetap ni adalah satu, yang pertama takat didih, satu lagi takat beku. Okey, dua takat ni adalah takat yang tetap bagi air tulen. Okey, air tulen dia punya takat didih adalah 100 darjah Celsius dan takat bekunya adalah 0 darjah Celsius. So dua takat ni adalah takat yang tetap, dia tak berubah. Okey, selagi mana air tu berada pada tekanan di paras permukaan laut. Okey, macam kita lah kat sini permukaan laut. Okey, tekanan udara dia masih tekanan udara paras laut. Kalau kita naik ke puncak Everest, lain lah dia punya takat didih. Okay. Kalau kita pergi ke tempat yang paling rendah dalam terowong bawah tanah ke, okay, lain, tekanan dia lain pula. Jadi selagi kita berada pada tekanan udara biasa, takat didih air tetap 100 darjah Celsius dan takat beku air tetap 0 darjah Celsius. So ini adalah dua takat tetap yang kita gunakan untuk menentu ukur sebuah termometer. To calibrate a thermometer scale. Okay. So termometer ini tidak mempunyai skala yang jelas. Kita perlu termometer yang lain. Tak perlu, termometer ini masih boleh digunakan. Kita hanya perlu menentukan ukur termometer ini. Mungkin ini situasi lah, dia bagi situasi termometer yang lama dah. Okey, dalam tu ada mercury. Okey, termometer elok, cantik lagi. Cumanya dia punya skala-skala tu dah hilang. Mungkin ada orang gosok-gosok hilang ke, sebab benda tu dia tanda dengan tak tahulah dengan apa dia tanda, tapi hilang lah. Jadi sebuah termometer yang tidak mempunyai skala boleh ditentukan ukur menggunakan dua takat suhu. Dua takat tetap suhu. Dua takat tetap bagi air suling yang digunakan ialah takat lebur ais iaitu 0 dan takat didih air iaitu 100. Macam mana dia orang buat? Kita kena tengok pada aktiviti 4.3. Jadi kalau kamu baca pun, bacalah sendiri, tapi saya cerita secara saja macam mana dia buat. So dia ambil satu bekas berisi ais dan satu lagi bekas berisi air mendidih. Okey, kita tahu bila air mendidih suhu dia mesti 100. Kalau ais yang ada air, okey, ais tu untuk pastikan dia punya suhu mesti 0 darjah Celsius, dia mesti ais yang ada air. Sebab masa tu berlaku peleburan ais. So ais melebur pada 0. Ais juga membeku pada 0. Jadi kalau kita ambil ais yang tak ada cecair, ais yang tak ada langsung air-air dia, ais, solid ais sepenuhnya, kita tak dapat pastikan sama ada
suhu dia tu kosong ataupun tidak. Dia mungkin lebih rendah daripada kosong. Contohnya -4 ke, -8 ke, -10 ke. So untuk buat aktiviti ni kita kena pastikan ais yang kita guna tu ada air juga dalam tu. Itu menunjukkan ais tu sedang melebur. So ais melebur pada 0 darjah Celsius. Air juga membeku pada 0 darjah Celsius. So penting benda ni sangat penting. Suhu 0 darjah Celsius tu hanya apabila ais tu dia ada bercampur air juga. Okay, dan air yang mendidih 100 darjah Celsius tu dia mesti ada bubble-bubble tu. Itu 100 darjah Celsius lah. Maksudnya sedang mendidih. Jadi 2 bika, satu air mendidih, satu satu lagi ais yang ada air-air dia. So kita ambil termometer yang hilang scale tu kita rendam dalam tempat ais, dalam bika berisi ais. So dia punya mercury pun akan turun, dia akan mengecut, dia turun. Until at one point it will stop. It will stop shrinking. Okay, di situ maksudnya suhu dia kosong. Jadi kita segera keluarkan termometer, kita pun tanda dia. Di sini adalah 0 darjah Celsius. Okay, kamu bayangkanlah, bayangkan. Okay, jadi. Bayangkan ini adalah kita punya termometer yang hilang scale dia tu, hilang skala dia tu kan. Okay, bayangkan ni termometer kita. Dan kita masuk dalam bika, so dia punya mercury turun sampai satu point, dia akan stop shrinking. Jadi kita ambil lah marker pen yang tak hilang tu, permanent marker pen ke, tandakan. Di situ adalah 0 darjah Celsius. Pasti. Okay, kerana ini adalah takat yang tetap. So 0. Lepas kita selesai rendam dalam air ais, kita pun ambil termometer yang sama, rendam dalam air yang mendidih. Okay, rendam dalam air mendidih. Mercury di dalam termometer tu akan absorb the heat and it start expanding. Mercury akan expand, naik, expand tu mengembang, okay? Mengembang, naik. Mengembang, naik sampai dia akan stop. Okay, it will not go beyond that. Sebab apa? Sebab air mendidih tu 100. Okay. Kalau dia pergi lebih pada 100, 101, 102 tu dia tak boleh capai 101, 102. Selagi berbuli tu terendam dalam air yang mendidih. So dia akan stop. Okay, jadi kita tahu itu adalah takat didih mesti 100. Kita pun ambil pen tanda dia. 100. So kita ada panjang termometer. Poin yang pertama tu 0. Poin yang akhir tu 100. Ada panjang tu. Okay, macam mana kita nak buat scale pada termometer tu? Kita pun bahagilah panjang ni kepada 10 bahagian. Bahagi kepada 10 bahagian yang sama. Okay, katakanlah kita ada panjang dia tu adalah kita ambil satu nilai yang senang 10 cm. So panjang daripada 0 darjah Celsius ke 100 darjah Celsius tu 10 cm. So 10 bagi 100, 10 bagi 10. 10 bagi 1. So 1 cm adalah 1 cm adalah 10 degree Celsius. 2 cm 20 degree Celsius, 3 cm 30 degree Celsius dan seterusnya. Macam itulah kita buat menentu ukur sebuah termometer, or in English we call it to calibrate a thermometer scale. Okay.
Baik. Kalau kamu baca muka surat 1, 2, 3, aktiviti 4.3, itulah yang dia buat. Okay, tengok gambar pun dapat tahu. Tengok gambar dia. Okay. 1 bikar air berisi ais, 1 bikar lagi dipanaskan sehingga mendidih. Dan dia buat tanda aras kosong, aras 100, kemudian dia bahagikanlah. Okey, itu adalah 4.1. Ada soalan-soalan? Okey, tak ada soalan, bagus. Jadi kamu boleh jawab latihan informatif 4.1. Nyatakan apa yang berlaku kepada dua objek dalam keseimbangan terma. Apa yang berlaku? Cuba jawab. Nyatakan apa yang berlaku kepada dua objek dalam keseimbangan terma. Siapa nak cuba? Di sini? Tam? Liu? Nur Nabila? Apa yang berlaku apabila dua objek dalam keseimbangan terma? Dania Sofia? Afiq? Ya, cikgu. Sally jawab. Kedua-dua objek suhu akan sama. Apa yang berlaku? Betul? Okey, kedua-dua suhu objek adalah sama. Ada satu lagi poin. Sekarang soalan macam ni dibagi 2 markah. Okey, sebab ada 2 poin. Yang pertama, suhu kedua-dua objek adalah sama. Satu poin lagi. Pengaliran haba sama. Ataupun boleh diterima. Pengaliran haba, kadar pengaliran haba adalah sama. Ataupun pengaliran haba bersih adalah kosong. Pengaliran haba bersih adalah kosong. Kamu kena biasakan penggunaan istilah tu. Pemindahan bersih haba berlaku. Pemindahan bersih. Tak boleh jawab macam tu. Pemindahan bersih haba berlaku. Memang pemindahan haba bersih tu sentiasa berlaku. Cuma nilai itu berbeza. Okey, pada keseimbangan terma, pemindahan haba bersih adalah kosong. Maksudnya daripada objek A pergi ke objek B, nilai haba berpindah daripada objek B ke objek A, nilai dia sama. Okey, A ke B 10 Newton, B ke A pun 10 Newton juga. So 10 tolak 10 kosong. Okay, Cikgu. Kalau bersih haba dengan haba bersih, kalau terbalik tu salah ke? Haba bersih, bersih haba. Salah lah. Haba bersih. Pemindahan Bersih haba bersih. Bersih dalam haba. buku bersih. Ya ke? Bersih haba. Pemindahan bersih haba. Pemindahan haba bersih. Oh. Pemindahan bersih haba. Pemindahan haba bersih. Sama je lah. Pemindahan bersih haba. Tricky juga soalan awak ni. Sama je. Satu subjek kat depan, satu subjek kat belakang. Dalam bahasa Inggeris tak keliru. Kita panggil dia the net heat transfer. Okay, the net heat transfer is 0. Dalam English tak confuse. Okay, the net heat transfer. Kalau kita terbalikkan dia jadi lain. The heat net transfer tak boleh. The net heat transfer boleh juga. Net heat transfer. Bolehlah dua-dua. Boleh. Sangat teliti lah. Yang tu pun nak perhati juga. Okey, 2 poin untuk soalan tadi. Satu, kamu kena cerita berkenaan
Boleh. Okay. Kamu kena point out that the temperature of the two object will be the same and the net heat transfer is 0. Pemindahan haba bersih adalah kosong. Okay, 2 point untuk soalan 1. Soalan 2. Adakah badan kita berada dalam keseimbangan terma dengan persekitaran? Terangkan jawapan anda. Ini aras tinggi. Adakah badan kita berada dalam keseimbangan terma? Ya. Okey, terangkan. Kerana badan dan udara saling bertukar haba. Bila bertukar haba tu tak semestinya keseimbangan terma. Haba tu masih bertukar tapi tak seimbang sebab suhu tak sama. Jawapan ya tu boleh diterima tapi jawapan yang terangkan tu tak boleh diterima lagi, Afiq. Okay, di banyak situasi. Kalau badan kita duduk dalam bilik aircon. Okay, kalau duduk bilik aircon, lain jawapan dia. Okay. Kalau kita duduk di satu bilik yang suhu udara dia tu sama dengan suhu badan, lain pula jawapan kita. Itu kamu kena approach soalan 2 tu macam tu. Tak ada jawapan yang salah. Ya pun betul, salah keseimbangan terma. Ada keseimbangan terma pun boleh diterima, tiada keseimbangan terma pun boleh diterima. Cuma kamu kena terangkan. Kat mana badan awak duduk? Okay, kalau kamu kata badan kita tidak berada dalam keseimbangan terma dengan persekitaran. 1 markah, betul. Ini kerana di dalam sebuah bilik yang sejuk, okay, udara dalam bilik yang sejuk itu rendah. Suhu udara dalam bilik yang sejuk, bilik berhawa dingin adalah rendah. Dan suhu badan kita adalah tinggi. So tak ada keseimbangan terma kat situ. Okay, haba mengalir daripada badan yang panas keluar ke udara. Sentuhan terma ada, tapi keseimbangan terma tak ada. Dalam jawapan yang saya bagi ni. Situasinya ialah kita berada dalam bilik berhawa dingin. Okey? Kalau kita duduk dalam bilik yang haba dia tu sama dengan haba badan kita, yes, ada keseimbangan terma. Okey? Ada sentuhan terma dan ada keseimbangan terma. Kamu kena bezakan tu. Sentuhan terma lain. Keseimbangan terma lain. Kena ada sentuhan terma dulu, baru berlaku pemindahan haba, barulah kita boleh mencapai keseimbangan terma. Boleh? Okay, tolong baca lagi ya berkenaan ni sebab ini penting untuk kamu faham dulu, barulah kita boleh faham muatan haba tentu dan seterusnya. Okey, soalan 3. Aisyah menggunakan sebuah termometer makmal yang tidak berskala untuk menentukan suhu bagi suatu larutan. Theta degree Celsius. Beliau mendapati panjang turus cecair dalam termometer apabila termometer itu dimasukkan dalam larutan tersebut adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 4.6. Hitungkan suhu larutan theta. Ini kena tunjuk kira-kira ni. Saya pula kena ambil saya punya tu baru saya boleh tulis. Sekejap saya ambil saya punya tempat letak telefon. Saya tulislah kira-kira ni. Okay, sementara menunggu saya setting, awak boleh try soalan ni, soalan 3. Sekejap Try dulu. Siapa dapat, dia hebat.
Respon sempit pun kok. Macam saya ni. Excuse me. Hello? Boleh dengar ke suara? Dengar Dengar kan suara saya? Saya kat sini sekarang, kat telefon. Saya nak tunjuk cara kira. Jauh sangat pula kan. Alah. Ni kena beli visualizer orang kata. Ha? Ya Afiq, visualizer. Ya cikgu. Manalah saya nak cari duit. Harga beribu-ribu macam tu. Kamera. Okay, kamera. Nampak ke? Nampak tak? Jauh sangat. Nampak ke kalau saya nak tulis ni? Kecil sangat kan? Kecil ke besar? Nampak. Nampak? Hebatnya mata awak ni. Dekatkan sikit. Lebih dekat. Bolehlah. Okey. Mana soalan tadi? Hilanglah soalan. Soalannya ialah berapakah suhu cecair? Ha? Soalan dia. Hitungkan suhu larutan Theta. Okey. Bagi gambar rajah.
kena recall balik, saya lupa. Okay, saya ingat dah. Okay. So 1 degree Celsius, kita kena mula dari sini ya. 1 degree Celsius bersamaan dengan saya lupa lah. Sekejap. Pakai formula yang dia bagi teruslah. Formula yang dia bagi, nanti ada masa saya buat video, saya ajar balik macam mana dapat formula tu. So formula yang dia bagi ialah suhu air sama dengan panjang suhu air bahagi panjang suhu air apabila dia 100 darab dengan 100 darjah Celsius. So maklumat yang kita ada, panjang 100 12 cm. Okay. Panjang theta dia bagi 4 cm. So suhu theta adalah 4/12 cm. Dua-dua pun cm. So unit boleh cancel. Darab 100 degree Celsius. So 4 bahagi 12 berapa? 3. 3. 1/3. 1/3. 1/3 darab 100. Okay, so jawapannya berapa? 33.33. 33.33 degree Celsius. Itulah jawapan dia. Cuba kita cek dah di belakang betul ke tak latihan informatif 4.1. Tak ada latihan informatif, tak ada jawapan. Tapi itulah jawapan dia. 33.33 degree Celsius. Okay, daripada formula ni ya. Formula di sini. Nampak tak? Theta sama dengan L theta over L100 darab 100. So macam mana dapat formula ni nanti saya terangkan hari lain lah. Pasal saya tak bersedia lagi lah. Sebab nanti saya salah terangkan. Cikgu, kalau soalan 10, soalan nombor 2, apa tadi ya? Sekejap. Kalau soalan 2 tu, kalau kaitkan dengan homostasis, boleh ke? Homostasis. Boleh, tapi tak ada markah tu. Tak ada markah. Sebab ni fizik. Fizik dia nak benda fizikal. Okay, benda yang kita belajar tu benda fizikal. So homostasis ni dalam biologi. Okay, tak boleh pakai homostasis untuk fizik. Tapi kalau soalan tu secara am, kamu nak ulas dari aspek homostasis, boleh. Okay, kamu kena jawab dari sudut pandangan itulah. Keseimbangan terma, sentuhan terma, pemindahan haba. Okay? Nur Nabila? Baik, ada sebarang soalan lagi? Saya nak snap gambar dulu sekali. 1, 2, 3. Alright. Okay, oleh yang demikian, kita berhenti dululah. Macam mana snap ni? Okay, saya dah keluar dah yang tadi.
Alright, ada sebarang soalan sebelum saya berhenti? Kita habislah untuk tajuk ni hari ni. Kita dah tamat tajuk 4.1. Nanti kita sambung 4.2 muatan haba tentu. Okey? Itu saja untuk hari ni. Terima kasih kerana hadir. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya.